Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insyaallah malam ini kita sambung balik mengenai kisah sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pada malam ini membicarakan tentang perjanjian permulawan. Adapun yang sebelum pada itu ia berkaitan dengan perbahasan ulama sahaja, maka kita terus kepada perbicaraan mengenai perjanjian permulawan. Maka ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Mekah, orang-orang musyrikin Mekah sebagaimana yang kita maklum bahawa mereka tidak putus asa, sentiasa melakukan penyiasaan kepada para sahabat dan juga mereka menyakiti hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sahabat tidak tahan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Mekah. Namun demikian Nabi dan para sahabat mendapat khabar gembira dengan kemasukan Islam dua tokoh yang digeruni, iaitu Sayyidina Hamzah dan juga Sayyidina Umar Al-Khattab. Ketika masuk Sayyidina Umar Al-Khattab dalam agama Islam, maka sahabat bergembira. Namun demikian sahabat tetap juga ditindas, kecuali Sayyidina Umar Al-Khattab, kerana Sayyidina Umar Al-Khattab ini seorang yang digeruni, seorang yang gagah perkasa dan seorang yang cukup berani. Itulah dia Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi ketika mana masuk saja Sayyidina Umar Al-Khattab dalam agama Islam, maka gembiralah para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi kerana kemasukan Sayyidina Umar Al-Khattab dalam Islam itu menguatkan Islam. Ketika Sayyidina Umar Al-Khattab masuk Islam, sahabat-sahabat Nabi yang lain ada sebagainya berada di Habsyah. Jadi ketika berada di Habsyah, berlaku peristiwa Sayyidina Umar masuk Islam. Maka orang-orang lepas daripada itu, selama beberapa lama orang Muhajirin itu yang berada ke Habsyah mulalah balik ke Mekah, pulang balik ke Mekah. Jadi dalam keadaan macam itu mereka pulang, dikatakan bahawa oleh kerana mereka datang itu dalam keadaan tidak ramai ke Habsyah, kemudian bila sudah tidak ramai dalam waktu yang sama rasa tidak selesa duduk di sana, akhirnya mereka mengambil keputusan untuk pulang semula ke kota Mekah. Jadi bila pulang ke kota Mekah dalam keadaan macam itu, penindasan orang-orang kafir musyrikin Mekah ini sebenarnya semakin kuat. Ketika mana sahaja Sayyidina Umar masuk Islam, kemudian ada lagi orang sahabat-sahabat Nabi berhijrah, tidak pernah orang kafir musyrikin Mekah ini nak membiarkan, bahkan sentiasa mencari jalan untuk menyekat dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita terus kepada perjanjian permulawan. Adapun yang sebelum pada itulah perbahasan ulama sahaja mengenai ayat-ayat yang tertentu. Maka kita terus kepada perjanjian permulawan, yakni orang-orang kafir musyrikin Mekah dia memulau sahabat Nabi dengan erti kata tidak dibenarkan berjual beli dengan sahabat Nabi. Ini berlaku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan apabila orang Quraisy kehabisan idea untuk memujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menawarkan diat yang berganda-ganda kepada Bani Abdul Manaf. Maknanya bila mereka cuba memujuk Nabi tidak berjaya, mereka menawarkan harta benda, maknanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya Rasulullah menerima tawaran-tawaran mereka kemudian meninggalkan dakwah. Namun sekali Nabi tidak sekali-kali meninggalkan dakwah mengajar manusia kepada Allah. Dan mereka minta kepada orang-orang daripada keturunan Nabi Muhammad, iaitu daripada Bani Abdul Manaf, supaya Rasulullah itu diserahkan kepada mereka. Lebih-lebih lagi dia minta kepada Abi Talib agar menyerahkan Muhammad bin Abdullah, yakni anak saudara kepada Abi Talib. Mereka datang ramai-ramai, Abi Talib, ini urusan yang penting, kami meminta kepada kamu agar menyerahkan Muhammad. Maka kami sudah tawar dah macam-macam, tapi dia tidak mahu. Sekarang ni kami serah kepada kamu. Sekarang ini kami serah kepada kamu. Kalau kamu tidak mahu, tidak dapat menyelesaikan, biar kami pula yang akan menyelesaikan dengan Muhammad.
Maknanya dengan arti kata, kalau mu tak berjaya, serahkan aku, biar aku buat pada Muhammad. Dan selama ni tak buat ni sebab serah pada Abi Talib. Jadi Abi Talib pujuk Rasulullah tolak. Maka dalam keadaan macam itu, mereka minta memberi tawaran kepada Bani Abdul Manaf, kaum Nabi, kabilah Nabi Muhammad ataupun anak beranak Nabi Muhammad, dan juga diminta kepada Abi Talib agar memujuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua tawaran tersebut ditolak. Tawarlah apa saja, maknanya Nabi tolak. Selepas itu mereka menawarkan seorang pemuda yang terhormat di kalangan mereka untuk dijadikan anak angkat. Pemuda tersebut ditukar dengan anak saudaranya. Abi Talib menjawab, hairan sungguh kamu ni, kamu memberikan aku anakmu supaya aku memberinya makan, dan aku menyerahkan anakku kepadamu supaya kamu membunuhnya. Jadi selepas mana mereka minta kepada Nabi Muhammad ini meninggalkan dakwah, mereka tawar harta benda, Nabi tolak. Mereka minta kaum Nabi Muhammad, Bani Abdul Manaf, minta supaya Muhammad tinggalkan dakwah dia, Nabi tolak. Semua ditolak oleh Nabi kerana Nabi tetap nak berdakwah. Akhirnya mereka berpakat macam mana nak buat dengan Muhammad ni. Dah buat macam-macam, Muhammad tidak mahu meninggalkan dakwah dia. Akhirnya dia fikir macam ni, kita pujuk Abi Talib. Dah pujuk Abi Talib tak berjaya. Tapi begini, Abi Talib, kita bawa seorang pemuda, kita serah ke Abi Talib, dan kita minta Muhammad itu beri pada kita sebagai tukar ganti. Lalu dia datanglah, dia bawa jumpa dengan Abi Talib, dia bawa seorang pemuda. Bila dia bawa seorang pemuda, dia pun kata kepada Abi Talib, "Hei Abi Talib, sesungguhnya aku datang ni dengan datang seorang anak muda ini. Anak muda ini datang bersama dengan aku. Tujuan aku datang ini, aku ingin menyerahkan anak muda ini kepada kamu." Habis tujuan apa engkau mau serah? Tujuan dia, bila aku menyerahkan anak muda ini kepada kamu, aku mohon kepada kamu agar engkau menyerahkan Muhammad pada aku. Dan kau serahkan Muhammad pada aku, biar aku yang menyelesaikan masalah Muhammad, sama ada aku ini nak membunuhnya ataupun aku akan lakukan asalkan dia meninggalkan dakwah. Bagaimana dengan anakmu yang memberi aku? Yang anak aku beri pada kamu, kamu jaga elok-elok, kamu beri makan macam kamu jaga Muhammad. Kata Abi Talib, kalau bahasa kita banyak cantik. Maknanya sedap dia. Anak dia bagi kita supaya kita jaga. Dah anak kita bagi dia supaya dia bunuh. Maka kata Abi Talib, hairan sungguhlah kamu ni. Hairan sungguh. Kamu ini, kamu memberikan aku anakmu supaya aku ini memberi dia makan. Dan musuh aku serahkan anak kamu supaya kamu dapat membunuhnya. Apabila mereka melihat apa yang berlaku, mereka sepakat untuk memulaukan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Akhirnya mereka tidak berjaya. Pulang mereka. Abi Talib tolak mentah-mentah. Ada kebenaran sahabat, anak kita dia nak bunuh, anak dia suruh kita jaga molek-molek. Seburuk-buruk tawaran, maknanya seberat-berat tawaran ke Abi Talib, tidak menerimanya. Akhirnya mereka pun balik dan tidak berjaya. Dan Abi Talib berjanji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan serahkan Muhammad selama-lamanya. Dia dah berkata dah, maknanya lam usallimuka abadan, aku tidak akan serahkan kepada kamu, serahkan kamu selama-lamanya. Ini janji Abi Talib kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bila balik pulang, mereka mesyuarat sama pokok dia. Lalu dia akan mesyuarat, macam mana ni, kita dah cuba dah macam-macam, tapi Muhammad tidak mahu juga menerima tawaran kita. Kita pujuk cara baik pun tidak boleh. Kemudian kita harapkan Abi Talib pun tidak menyembelahi kita. Bahkan kita nak minta Muhammad daripada Abi Talib tidak mahu memberinya. Jadi macam mana nak buat? Dan kita dah beri tawaran kepada Bani Hashim dan juga Bani Abdul Muttalib. Maknanya kita dah tawar kepada mereka, macam mana nak buat ni, serahkan Muhammad apa saja kamu mahu, wahai Bani Hashim, wahai Bani Abdul Muttalib, kamu meminta saja, kami sanggup memberinya dengan syarat engkau menyerahkan Muhammad kepada kami. Bani Abdul Muttalib takkan nak serah anak beranak dia. Maknanya walaupun di kalangan Bani Muttalib itu, maknanya andai ada yang tidak beriman, walau bagaimanapun dia tetap sayang dengan Muhammad. Abi Talib beriman tak? Tak beriman, sayang juga kepada Muhammad.
Kerana Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW dia memang akhlak baik, orang yang baik. Hanya orang tak suka pada Muhammad kerana Muhammad ini, Rasulullah ini mengajak orang kepada Allah, kepada Rasul, dan menyuruh orang tinggalkan penyembahan patung berhala. Lalu tu mereka tidak suka, marah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana kita nak buat ini? Semua cara kita dah buat, Muhammad tidak mahu terima kita. Macam mana? Lebih-lebih lagi Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib, mereka nak melindungi Muhammad. Maka mereka pun bermusyawarat. Bila mereka bermusyawarat, mereka kata, kita tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain. Kita kena buat satu penyekatan pada mereka, kita pulau mereka, kita halang mereka supaya mereka duduk dalam susah. Bila mereka duduk dalam susah, agar mereka mencari balik kita. Jadi akhirnya mereka pun sepakat untuk memulau Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Maka Hashim dan Abdul Muttalib ini daripada anak Abdul Manaf. Anak Abdul Manaf, mereka juga sepakat untuk mengeluarkan mereka daripada bumi Mekah dan mengadakan sekatan kepada mereka. Jadi dengan cara macam mana? Dengan cara mereka ini menyekat, jangan berjual beli dengan Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib. Maka dia tak benar jual beli. Kalau dia tegur, jangan jawab dan jangan bercakap, jangan duduk dengan kumpulan mereka. Kalau dia duduk, kalau dia mari Bani Hashim datang, kamu lari, jangan bercakap dengan dia. Maknanya mereka buat persetujuan, orang-orang kafir musyrikin Mekah setuju, semua kabilah-kabilah yang menentang Muhammad bersetuju, bersepakat, kita pulau Bani Abdul Muttalib, kita pulau Bani Hashim. Nak beritahu, sebab tu kalau kena pulau, ingat Nabi pun kena pulau. Nabi pun kena tinggalkan oleh kaumnya yang tidak mahu menerima dakwahnya. Maka dalam keadaan macam itu, mereka buat perjanjian. Mereka buat perjanjian, sepakat semua setuju bahawa kita jangan ada perhubungan, sama ada perhubungan dari segi jual beli, perhubungan dari segi pergaulan dan apa-apa perhubungan yang berkaitan dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib hendaklah dibatalkan, tidak ada perhubungan. Lalu dalam keadaan macam itu, mereka pun sepakat. Dan mereka kalau boleh nak halau Bani Muttalib, Bani Hashim ini daripada Mekah. Dengan persetujuan tersebut, mereka tidak akan berjual beli sesuatu pun dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Sehingga maknanya dia akan buat pemulauan sehingga orang menyerahkan Muhammad. Kerana Nabi Muhammad seorang saja. Kerana Muhammad bin Abdullah, maka di pulaunya Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nak buat macam mana? Mereka memesyuarat. Dan kalau kita nak pulau, kita kena beritahu semua kaum-kaum kita, kabilah-kabilah mereka kena beritahu. Dan bagaimana kita nak beritahu? Kalau macam itu kita tulis perjanjian kita. Apa perjanjian dia? Mereka pun bermesyuarat. Kita nak buat macam mana? Kita jangan bertegur dengan mereka. Kemudian kita ini jangan beri bantuan kepada mereka yang susah, putuskan hubungan siapa-siapa yang ada beri bantuan kepada Bani Hashim, Bani Muttalib yang susah. Kemudian perniagaan kita ini jangan kita berjual beli. Kalau datang orang Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib sedang menjual beli, tutup kedai itu, jangan mereka jual. Kalau dia ambil barang saja, kalau rampas balik daripada dia, jangan berjual beli dan jangan menerima duit daripada dia. Maknanya, dan jangan memberi makan kepada mereka. Maka mereka pulau betul Nabi dan sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Maka itulah yang berlaku. Dah macam mana kita nak buat sepakatan pemulauan ni? Kalau kita pulau, kita beritahu, macam mana dengan orang-orang sebelah sana? Senang saja, kita tulis di sahifah. Sahifah ni kita nak kata apa? Sahifah ni kita tulis dekat kulit. Zaman kita panggil kain retang. Maknanya dulu kain sungguh linia awal plastik, tapi tak panggil lah plastik rentang. Dia panggil kain retang lagi. Jadi nak beritahu, dia tulis daripada kulit tadi, kemudian ditulis, ditampal di dinding Kaabah. Jadi bila orang pergi sana, jangan kamu berbaik-baik dengan Bani Hashim. Ini perjanjian kita, buat perjanjian. Jadi
dia tampal di dinding Kaabah dan ditampal di mana-mana yang berhampiran, yang terdiri daripada sahifah ataupun kita panggil lembaran-lembaran kulit yang di atasnya ada tulisan perjanjian pemulauan terhadap Muhammad dan para sahabatnya. Maka dalam keadaan macam itu, bila mereka setuju, maka orang Quraisy pun menulis perjanjian dan diletakkan di Kaabah. Bukan saja di Kaabah, bahkan di mana-mana yang tempat orang lalu lalang itu, supaya orang mengetahui telah mula pemulauan terhadap Muhammad dan juga para sahabat. Masya Allah. Bayangkanlah, Nabi berdakwah dengan keadaan amat sukar, amat payah. Maka ketika itu yang ada sahabat yang ada makanan itu, maka makanannya sudah tidak bertambah. Kerana apa? Sudah tidak boleh berjual beli dengan orang-orang daripada yang memusuhi, golongan yang memusuhi. Maka ketika itu hidup para sahabat jadi susah. Makanan semakin berkurangan. Setiap kali mereka pergi ke kedai, tengok saja sahabat datang, ini sahabat Muhammad, dia tutup kedai. Baru nak beli, tengok kedai sana buka, dia pun pergi, buka balik kedai. Pergi sana, tengok buka kedai, sampai sana, ini sahabat Muhammad, tutup balik kedai. Dia nak tekan Muhammad. Tujuan dia minta Muhammad ini, Rasulullah SAW berhenti dakwah. Dengan harapan Nabi kesian, kerana aku orang lain jadi susah. Dia anggapannya begitu, biar Muhammad rasa tertekan. Bila Muhammad rasa tertekan, dia mari rasa, kerana aku habis orang kampung kena. Awak kampung tak salah, tapi kerana aku dan awak kerana, kalau boleh tinggallah dakwah. Ini kehendak orang kafir Quraisy. Namun demikian tidak. Allah Ta'ala memelihara Nabi dan orang yang bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu Bani Hashim bergabung dengan kumpulan Abu Talib. Begitu juga dengan Bani Abdul Talib, sama ada mereka yang memeluk Islam ataupun masih kafir, turut menyembelahi mereka selain daripada Abu Lahab. Abu Lahab telah bergabung dengan orang-orang Quraisy yang lain, Bani Abdul Syam dan Bani Naufal, kedua-duanya anak kepada Abdul Manaf, telah menjauhkan diri daripada mereka. Jadi anak beranak Rasulullah yang kufur, yang tidak beriman, dia tahu dah Muhammad ni anak beranak dia rela bergabung dengan Bani lain, rela bergabung dengan puak lain kerana nak pulau Muhammad. Ini kerana Muhammad tidak menyembah patung berhala. Lalu keadaan begitu. Ada juga dalam keadaan yang dia tidak beriman, tetapi Muhammad ni anak beranak dia simpati. Maknanya dia simpati, tetapi sedih tengok anak beranak dia kena pulau, tetapi dia tidak boleh tolong apa-apa. Maka dikatakan seketika itu sahabat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dalam keadaan susah, sehingga ada sahabat yang kelaparan. Maka mereka bergabung ramai-ramai, para sahabat bergabung ramai-ramai, lalulah mereka catu sikit makanan. Kemudian bila ada satu daripada sahabat yang lapar, yang tidak ada langsung makanan, ini ada, maka dibagi ke sikit-sikit orang. Ketika pemulauan, biasa kedengaran anak-anak kecil menangis kelaparan. Kelaparan, kadang-kadang ibu bapa tu tak sanggup nak makan kerana tengok anak lapar, maka bagilah makanan. Ketika itu makanan semakin berkurangan. Siti Khadijah radhiyallahu anha yang kaya, yang ada harta, semana-mana yang boleh dia tolong. Namun demikian, bila dia tengok ada harta pun tak boleh nak berjual beli, tak boleh orang nak terima, maka kesusahan pun menimpa pada Nabi dan para sahabat, keluarga Nabi dan sebagainya. Maka Nabi tetap sabar, Rasulullah tetap sabar dengan para sahabat. Nabi tetap mendakwah. Tidak ada sahabat mengatakan kepada Rasulullah, kerana Muhammad kita jadi susah, macam mana nak buat? Tidak ada. Mereka semua para sahabat taat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka tidak menyalahkan Muhammad. Kenapa mereka buat macam ni? Kenapa mereka pulau? Semata-mata inginkan Rasulullah itu tidak ataupun meninggalkan dakwah, tidak berdakwah ataupun meninggalkan dakwahnya. Lalu dalam keadaan macam itu, mereka telah menjauhkan diri. Mereka menghadapi kesusahan sehingga terpaksa makan daun-daun kayu. Ini sahabat Nabi susah, sampai makan daun-daun kayu. Anak-anak kecil menangis sampai diceritakan baru dalam kitab Sirah Ibn Hisham, ada beberapa orang daripada orang kafir Quraisy yang dia tidak beriman, dia simpati tengok sahabat Nabi. Dia simpati tengok sahabat Nabi. Maka bila dia simpati tengok sahabat Nabi, dia tak sanggup. Kenapalah kaum aku ni sampai pulau Muhammad dan pengikut dia cara macam ni?
Sedangkan Muhammad tak pernah buat jahat pun, Rasulullah tak pernah buat jahat pun, tak pernah balas pun orang-orang kafir Quraisy. Hanya dia ajak dakwah, bukan dia paksa orang. Orang terima, tambah terima tak apa. Jadi timbul perasaan simpati. Maka ada beberapa orang sahabat ini, saya lupa dalam kitab Sirah Ibn Hisham menceritakan bahawa mereka menghantar makanan secara diam-diam pada waktu malam. Pada waktu malam dia pun hantar pergi jumpa Rasulullah. Rasulullah tengok Allah dia ni, maknanya apa ni, hantar makanan. Tak apalah Muhammad, kami simpati dengan kamu dan sahabat, ambillah makanan ini. Maka dia pun lari. Begitulah lama-lama dia hantar makanan, sehingga kan orang-orang kafir Quraisy rasa keheranan. Muhammad masih lagi boleh bertahan, sudah tidak diberi makan, sudah tidak boleh berniaga dan sebagainya. Macam mana? Inilah pertolongan Allah. Allah Ta'ala hantar daripada puak mereka juga yang rasa simpati, lalu hantar makanan. Maka Nabi ni kena pasti orang-orang yang baik ni, orang-orang yang baik ini yang sentiasa menolong para sahabat Nabi menghantar makanan pada waktu malam. Jadi dalam keadaan tu makanan 2-3 orang tolong, sahabat Nabi ramai, mana cukup? Tidak cukup. Maka mereka jumpa Rasulullah, ya Rasulullah lapar, dan Rasulullah lah yang paling banyak lapar. Ada makanan, Rasulullah pergi cari dulu. Mana anak-anak kecil, pergi bagi anak kecil. Kadang-kadang Rasul berjalan menangis pula. Rasulullah pun tengok, oh ada anak kecil yang menangis. Kenapa tidak ada makanan, ya Rasulullah? Bersabarlah, nanti kalau ada makanan pasti akan dihantar. Bila sampai saja makanan, pergi hantar kepada anak-anak kecil. Maka anak-anak kecil diutamakan, dan banyak sahabat Nabi yang lapar, yang tidak ada makanan, sehingga kan tidak ada arah dah, tak ada jalan dah. Ada mendapat daun-daun kayu, daun-daun pun makanlah untuk nak hidup, kerana bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka musuh-musuh pula menghalang pedagang dalam berjual beli dengan mereka. Kemudian bukan tidak ada orang-orang datang baik. Sekarang ini penduduk Mekah tambah berurusan beli, tambah jual beli kepada sahabat. Namun demikian datang pedagang daripada Syam, daripada luar, mereka datang berdagang, bawa barang-barang makanan. Orang-orang Mekah dia menggunakan kuasa dia tidak benarkan, dia tahan pedagang-pedagang jangan jual kepada Muhammad dan sahabatnya. Maka ada juga yang terlepas dapat beli, tapi kebanyakan ditahan oleh orang-orang Mekah. Maka mereka itu memonopoli habis barang-barang, dan dia pastikan tidak ada barang makanan yang datang daripada luar sampai kepada Muhammad dan sahabatnya. Ini permulawan yang sangat dahsyat. Menangis sahabat tengok Allah, mari dah barang-barang daripada luar, tapi tak boleh nak beli. Sebab apa? Sebab mereka tahan awal-awal, sebelum masuk Mekah tu mereka tahan dah. Habis barang-barang dia monopoli beli belaka. Dia tidak mahu sampai barang daripada luar pun sampai kepada dia. Jadi dalam keadaan macam itu, sahabat bertahan, lapar, menangis, maknanya dalam keadaan tu. Yang paling risau sekali anak-anak kecil lah. Anak-anak kecil. Begitulah yang berlaku kepada para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mohon kepada Allah agar Allah Taala beri kekuatan kepada sahabat, dan Allah Taala agar Allah Taala beri pertolongan kepada yang menolong Nabi dan para sahabat itu, walaupun mereka bukan di kalangan orang yang beriman kepada Allah. Maka dengan pertolongan yang secara tersembunyi inilah, maka sahabat juga dapat hidup. Jadi ada di antara sahabat meminta kepada orang ini menghantar makanan diberi supaya melalui orang ini membelinya. Maka dengan izin Allah, orang-orang kafir Quraisy tidak mengetahui ada beberapa di kalangan mereka yang menolong Muhammad dan sahabatnya, sehingga Nabi mengenang mereka. Ada berlaku dalam satu peperangan ketika mana Nabi berada di kota Madinah, orang yang menolong Nabi sayangnya tidak beriman lagi kepada Allah. Lalu Nabi kata, nanti kalau kamu nak berperang, kamu jangan bunuh 3 orang ni. Lalu disebut nama seorang-seorang. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa dengan orang ini? Kan mereka nak memerangi kami. Ya, tetapi aku teringat masa dalam ketika mana tahun Muqatta'ah, tahun pemulawan, tahun pemutusan, tahun pemboikotan. Nabi dan para sahabat, mereka ini adalah orang yang menolong kita dahulu. Jadi kalau boleh jangan kamu bunuh dia, jangan bunuh dia sedaya upaya. Maka dalam peperangan ada 3 orang, seorang terbunuh, yang 2 orang lagi selamat, dan akhirnya dikatakan yang 2 orang tu masuk Islam, tapi yang terbunuh. Nabi tanya, kenapa engkau membunuhnya?
ya Rasulullah, kami memang tak mau bunuh, tapi dia bersungguh-sungguh sangat. Tak boleh nak buat macam mana dah. Kalau kami itu terpaksa, akhirnya dalam keadaan cuba bertahan, akhirnya terbunuh juga. Ini nak beritahu sikap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia tu pihak musuh datang nak perang Nabi, Nabi masih ingat jasa baik dia dulu. Masih ingat jasa baik dia dulu, sampai begitu akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam keadaan macam itu sedih Nabi tak tahan tengok sahabat. Dan macam mana ni sahabat keluar daripada Mekah, duduk kat lereng-lereng bukit, kumpul ramai-ramai di situ. Kumpul ramai-ramai di situ jauh daripada orang-orang Mekah. Maknanya kemudian munajat pada Allah, mohon kepada Allah Ta'ala. Maka orang-orang yang tolong naik bukit pergi jumpa sahabat. Begitulah sikit-sikit mana-mana yang boleh tolong. Jadi Nabi bimbang, nanti kalau keadaan ini berterusan, maka semakin mudarat lagi kepada para sahabat. Jadi nak buat macam mana? Maka Nabi pun memohon kepada Allah Ta'ala, biar Allah Ta'ala beri petunjuk. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaumnya memasuki kawasan perkampungan Abi Talib, baginda mengarahkan semua muslim supaya berhijrah ke Habsyah. Tak lihat duduk di sini, nampaknya duduk di sini orang duk pulau, tak bagi makan, susah. Akhirnya Nabi cadangkan kita hijrah ramai-ramai ke Habsyah lah. Hijrah ke ramai-ramai ke Habsyah, dan Nabi menyuruh para sahabat pergi berhijrah. Orang tanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan kamu kalau kami berhijrah? Katanya Rasulullah, tak apa, jangan bimbang, kamu pergilah berhijrah, Allah Ta'ala akan menjaga Rasulullah. Kenapa Rasulullah tidak sanggup melihat sahabat susah? Bahkan sahabat ini susah kerana membela Rasulullah. Sebenarnya mereka bukan nak menyeksa sahabat Nabi, tidak. Mereka bukan nak menyekat sahabat Nabi, hanya dia nak Nabi berhenti dakwah saja. Nabi berhenti dakwah saja. Jadi dia mengharapkan bila dia buat macam ini, jadi Nabi rasa kesian pada sahabat, jadi takut Nabi tak sanggup, Nabi berhenti berdakwah. Ia anggapan macam itu. Sahabat pula dia akan bersama Rasulullah, macam mana pun akan bersama dengan Rasulullah, walaupun maknanya sanggup bersusah payah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat keadaan macam itu, Rasulullah jadi sedih. Rasulullah beritahu pada sahabat, kalau macam itu kita kena berhijrah lah. Keluarlah kamu wahai sahabat, pergi menyelamatkan iman kamu, menyelamatkan diri kamu, pergi ke Habsyah. Habsyah ini sahabat dah pergi dulu, pergi sekejap balik. Lepas tu Nabi mencadangkan pergi. Maka baginda mengarahkan semua muslimin supaya berhijrah ke Habsyah, sehingga dengan jumlah yang ramai mereka akan dapat mengurangkan perasaan bahawa mereka adalah orang asing. Sebab dulu dia pergi tak ramai. Jadi bila pergi tak ramai, lebih kurang dalam 15 orang rasanya, lebih kurang dalam 10 orang lelaki, 5 orang wanita. Jadi dia duduk 15 orang tu, dia rasa terasing saja, rasa tak sedap duduk dekat kota Habsyah. Dia balik semula. Balik-balik tengok Sayyidina Umar masuk Islam. Kemudian dia balik pula tengok ada pula pemulawan. Akhirnya Rasulullah suruh pergilah ramai-ramai sedikit tentang Rasulullah, jangan bimbang. Tapi Rasulullah kesian kepada sahabat, maka Rasulullah pergi berhijrah. Sahabat tadi pergi berhijrah ke kota Habsyah. Habsyah ni jauh. Habsyah ni jauh. Zaman sekarang ni kita panggil di benua Afrika, tapi tak tahu negara mana tu. Maknanya Afrika saja. Lepas tu mereka pergi pula jauh, kadang-kadang maknanya berjalan, kena cari ada kapal, naik atas kapal pula pergi ke Habsyah, belayar di sana. Maka dengan itu kebanyakan mereka pun berhijrah. Jadi ramailah yang berhijrah. Ada yang tak berhijrah, tak sanggup tinggal Nabi. Ada yang kata tak apa kami. Ada yang pergi bukan kerana apa, bukan sayang Nabi, tapi oleh kerana Nabi perintahkan pergi, dia pergi. Dia pergi tu kerana perintah Rasulullah. Sayang dia pada Nabi, ikut hati tak mau tinggal. Tapi bila Rasulullah perintah suruh pergi, dia pergi. Dia pergi maknanya. Maka pergilah mereka tadi. Bilangan mereka lebih kurang 83 orang lelaki. 83 orang lelaki, ramai-ramai pergi, yang tinggal, dan juga perempuan lebih kurang dalam 18 orang perempuan pergi. Pergi ke Habsyah beramai-ramai. Maka di antara mereka yang berhijrah adalah Ja'far bin Abi Talib, adik-beradik kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, dan isinya Asma binti Umais Al-Miqdad Al-Aswad, dan Abdullah bin Mas'ud, Ubaidillah bin Jahsin, dan isinya Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Orang-orang Islam daripada Yaman juga menuju ke sana. Ada juga orang-orang yang Islam daripada Yaman yang bersama dengan Rasulullah pergi ke sana, yakni daripada keturunan Yaman, duduk di Mekah sama dengan Rasulullah. Namun demikian, bila susah Rasulullah suruh berhijrah, dia taat pada Rasulullah, pergi berhijrah.
maka mereka adalah golongan yang dikenali sebagai Al-Asy'ariyun. Mereka adalah Abu Musa Asy'ari dan Bani anak saudaranya. Maka demikianlah yang dikatakan bahawa ini di antara orang-orang yang pergi berhijrah ke Habsyah dengan sebab pemulawan yang dilakukan oleh orang-orang kafir musyrik Mekah terhadap sahabat-sahabat Nabi. Maka mereka berhijrah. Sedih mereka nak tinggal Nabi ni, mereka sedih. Mereka terfikir dah kalau kami tinggal macam mana keadaan Rasulullah. Tapi ini perintah Rasulullah suruh pergi, maka mereka pun pergi. Bawa. Dan kebanyakan mereka membawa anak-anak kecil, bimbang. Kenapa dipilih negara Habsyah Ethiopia? Kerana Nabi masa dahulu dia dapat tahu Habsyah ini rajanya baik. Maka sahabat sudah pergi 15 orang. Ternyata raja di sana baik, hanya mereka rasa tak sedap, tak ramai kumpulan dia. Akhirnya Rasulullah pun suruh sahabat Nabi pergi ke Habsyah kali yang kedua, tapi kali ini ramai, 83 orang lelaki, 18 orang perempuan. Pergi ramai-ramai ke sana. Maka di antaranya yang pergi Abu Musa Asy'ari, Abdullah ibn Mas'ud, kemudian Ja'far bin Abi Talib. Dan dikatakan Ja'far bin Abi Talib adalah orang yang mengetuai kumpulan yang berhijrah ke kota Ethiopia ini. Dialah yang mengetuai. Menyedar apa yang berlaku, orang Quraisy menghantar Amr bin Al-As dan juga Umarah ibn Al-Walid menjejaki mereka dengan membawa hadiah kepada Raja Najasyi. Ketika mana dia dah pulau sahabat Nabi, orang-orang musyrikin Mekah, dia tak puas hati lagi. Bila dia dah pulau, dah tak boleh nak beli dan susah banyak. Akhir kali sahabat Nabi membawa bekalan yang ada pergi ke Habsyah. Jadi entah macam mana golongan kafir Quraisy dapat tahu, oh sahabat Nabi beberapa ramainya orang daripada sahabat Nabi telah pergi ke Habsyah. Maka Abu Jahal tak puas hati, Abu Lahab tak puas hati, mereka bermusyawarah pula. Musyawarah sama pokok tu. Musyawarah kita nak buat macam mana ni? Sebab Muhammad telah meninggalkan, sahabat-sahabat Muhammad telah meninggalkan Muhammad, mereka pergi ke sana. Jadi kalau mereka pergi ke sana, mereka dapat sokongan daripada Raja Najasyi, boleh jadi mereka akan minta pertolongan, takut mereka gunakan Raja Najasyi dengan tenteranya akan memerangi kita, membalas dendam di atas apa yang kita lakukan. Jangan nak buat macam mana ni? Duduk fikir sekarang ni kita nak buat macam mana? Mereka sudah berhijrah. Jadi sekarang fikir dapat idea. Baik. Apa kata kalau kita lantik 2 orang? Kita lantik 2 orang daripada wakil daripada kafir Quraisy, mereka pergi jumpa dengan Raja Najasyi. Lepas tu nak buat macam mana? Kita suruh 2 orang ni pujuk. Pujuk apa? Pujuk biar Raja Najasyi suruh sahabat-sahabat Muhammad kepada kita. Ingat senang Raja Najasyi nak bagi. Itu tidak payah. Dan nak buat macam mana? Kita bagi hadiah. Kita bagi rasuah mereka. Kita bagi hadiah banyak-banyak. Bila bagi hadiah banyak-banyak, dia suka bagi hadiah, kita beritahu pada dia, ini sahabat-sahabat Muhammad ni, orang kampung kita ni iwak jahat kampung. Mana dia ni budak-budak jahat ni kampung ni. Kira-kira dia mari kampung kamu, wahai tuanku, dia duduk kampung kamu, dekat negeri kamu, kira-kira iwak jahat kampung kamu pula. Jadi kami takut, mari serahkan kepada kami. Mereka memusyawarah, maka setuju. Maka dilantik 2 orang. Yang pertama Amr ibn Al-As. Masa ni Amr ibn Al-As tidak masuk Islam lagi. Dan yang kedua Umarah ibn Al-Walid, menjejaki mereka dengan membawa hadiah kepada Raja Najasyi. Bawa hadiah. Bila bawa hadiah, dia nak bagi hadiah. Bila Raja Najasyi rasa kasih dia kerana dapat hadiah, maka dia akan tarik, dia akan mempengaruhi Raja Najasyi supaya sahabat-sahabat Muhammad ini diserahkan. Dalam kitab sirah Ibn Hisham, dia ni pandai suruh 2 orang ni, tapi dia rasa dia pandai, padahal tak pandai pun. Kenapa? Sebelum dia nak pergi jumpa Raja Najasyi, dia pergi jumpa orang-orang yang dekat dengan Raja Najasyi. Dia pergi jumpa ni. Ni maknanya dia panggil apa? Menteri-menteri yang ada dekat-dekat dengan Raja Najasyi. Dia pergi jumpa dulu. Dia pergi jumpa. Masa dia tak direct jumpa Raja Najasyi, dia pergi jumpa. Bila dia pergi jumpa orang-orang yang keliling tu, menteri-menteri Raja Najasyi, dia beritahu, ini saya bagi hadiah pada kamu. Maka bila dah bagi hadiah, harap kamu dapatlah membantu kami. Apa dia? Begini, saya nak minta kepada Raja Najasyi agar menyerahkan sahabat Muhammad kepada kami. Sahabat Muhammad pada kami. Sebabkan sahabat Muhammad ini dia ada buat
jahat, ada buat masalah ke kampung kami, nanti maknanya bila kami beritahu kepada raja kamu, kamu tolong sokong kami. Dia beritahu tolong sokong kami. Orang ni dah dapat hadiah. Tak apa. Nanti kalau Raja Najasyi tadi tu kami akan bagi tahu supaya pendapat kamu ini disokong. Dia pun pergi kat orang lain pula, bagi pula hadiah. Lepas tu beritahu pula, nanti kami usulkan satu pandangan, kamu kena sokong kami. Tak ada masalah, pun ambil. Ni bagi pula. Habis keliling daripada orang-orang Raja Najasyi ini telah diberi hadiah oleh Amru ibnu Al-As dengan Umara ibnu Al-Walid ini, beri hadiah pada dia. Barulah bila dia rasa dapat pengaruhi menteri-menteri ataupun orang-orang keliling Raja Najasyi, baru dia jumpa Raja Najasyi. Bijak dia. Maknanya dia rasa maknanya kali ni boleh makan ni, dia nak ambil tu. Raja Najasyi bukan sebarangan orang. Dia orang yang baik, raja yang baik. Lalu dalam keadaan macam tu dia bagi bahan. Hadiah dibawa dengan tujuan supaya Raja Najasyi menyerahkan muslimin kepada mereka, menyerahkan sahabat-sahabat Nabi ini kepada mereka. Dengan didatangkan cerita-cerita fitnah, dia mengatakan ini sahabat Muhammad masih duduk di kampung, dia buat kejahatan, dia buat kerosakan. Kalau tuanku ataupun kalau Raja Najasyi biarkan duduk sini, nanti dia buat rosak sini pula. Nah, tujuan apa kamu datang nak minta dia? Kami bimbang, takut dia buat rosak pula pada negeri kamu, jadi kami pun rasa malu sebab dia orang kampung kami. Lalulah dia pun beritahu kepada Raja Najasyi tadi, minta serahkan. Tetapi kedua-duanya pulang dengan keadaan hampa. Raja Najasyi ni orang bijak. Raja Najasyi tanya, apa salah dia? Dia beritahu ni orang yang pecah belah masyarakat. Kalau ikut dia ini jadi rosak. Dia sebenarnya ada mengikut seorang lelaki di Mekah. Lelaki inilah yang membawa satu ajaran menyebabkan orang-orang jadi berpecah belah. Dia menghina agama-agama. Kemudian bila orang ikut saja lelaki ini, maka habis masyarakat kami jadi rosak. Yang dahulu bersama jadi berpecah belah, dan dikatakan bila ikut dia kadang-kadang terpisah isteri, terpisah anak, masyarakat pun jadi rosak. Siapa lelaki itu? Salah pula khabar. Akhirnya Raja Najasyi pun tanya lelaki itu. Maka nak dapat kepastian itu, dipanggilnya Ja'far bin Abi Talib dengan sahabat-sahabat Nabi yang pergi. Panggil ramai-ramai. Panggil, maka datanglah Ja'far bin Abi Talib, sahabat-sahabat Nabi yang 83 orang lelaki, 18 perempuan itu yang berhijrah ke Habsyah, datang jumpa raja. Bila datang jumpa raja, dalam keadaan tu Raja Najasyi tanya, siapakah orang lelaki yang dikatakan di Mekah yang kamu ikut? Dia adalah Muhammad bin Abdullah, kata Ja'far bin Abi Talib. Sebelum kata datang itu, masa datang itu orang semua tunduk belaka kepada Raja Najasyi, sujud kepada Raja Najasyi. Dia tidak sujud. Lalu orang tanya, kenapa kamu tidak sujud? Dia kata, kami tidak sujud kecuali kami hanya sujud kepada Allah. Lalu orang pun nak marah. Raja Najasyi kata, biarkan dia. Lalu ditanya, siapakah lelaki yang kamu ikut? Dia adalah Muhammad bin Abdullah. Dia seorang Rasulullah, utusan Allah Ta'ala. Apakah ajaran yang dia bawa? Dia itu mengajak manusia menyembah Allah, dan dia menyuruh kita menghubungkan hubungan silaturahim, tidak melakukan kejahatan, jangan membunuh orang tanpa ada sebab, jangan membunuh anak-anak kecil yang tidak bersalah. Maka hendaklah menolong orang-orang yang kaya, orang yang kuat, jangan menindas orang miskin. Yang susah hendaklah ditolong. Lalu dicerita ajaran-ajaran Muhammad. Terpegun Raja Najasyi. Kalau macam ini ajaran yang baik. Ini ajaran yang baik. Inikah yang dibawa oleh Muhammad? Ya, Nabi Muhammad. Lagi apa lagi? Maka Ja'far bin Abi Talib membaca ayat Al-Quran. Bila sahaja nak baca ayat Quran sahaja, dua orang ini cuba pintas, cuba menghalang supaya jangan dengar, kerana dia bimbang kalau Raja Najasyi dengar nanti mungkin akan terpengaruh. Lalu dia mengatakan bahawa apa yang dia baca itu berupa sihir. Raja Najasyi tambah dengar dia. Silakan baca.
dia pun membaca. Bila dia membaca ayat-ayat Al-Quran, terus menjunam di dalam hati Raja Najasyi, dan dikatakan menangis Raja Najasyi bila mendengar ayat Al-Quran yang dibaca oleh Ja'far bin Abi Talib. Lalulah mengakui bahawa ajaran yang dibawa oleh Muhammad ini ajaran yang baik, ajaran yang benar dan bertepatan dengan Raja Najasyi yang baik. Ketika itu menteri-menteri cuba menyokong ini Amru ni, tetapi Raja Najasyi menolak dan mendapati bahawa apa yang dibaca oleh oleh Ja'far Abi Talib tadi menyebabkan Raja Najasyi jadi menangis dan dia rasa tersentak, dan ternyata ini orang yang baik, sahabat Muhammad adalah orang yang baik, ajaran yang dibawa oleh Muhammad ini adalah ajaran yang baik. Lalulah dia beritahu kepada menteri-menteri dia mengatakan ini satu ajaran yang baik yang tidak patut kita buat macam ini. Lalu dia beritahu kepada Amr ibn al-As dan juga Ammar ibn al-Walid, kamu ini utusan daripada Mekah, kamu memberi kepada aku hadiah-hadiah supaya aku ini menyerahkan Muhammad ini, sahabat-sahabat Muhammad kepada kamu. Mereka ini adalah tetamu aku, mereka ini adalah orang yang bersama aku, dan aku tidak dapat melihat, dia ini orang-orang yang jahat sebagaimana yang kamu katakan. Kalau macam itu, ambil balik hadiah kamu, ambil balik. Beri balik tu. Maka marah Amr al-As dengan Ammar dengan Al-Walid. Balik, maka mendapat perlindungan sahabat Nabi daripada Raja Najasyi. Maka sahabat ini yang dua orang ni ambil hadiah balik dia dengan kecewa, hampa, tidak tercapai tujuan mereka. Maka ketika mereka menghadapi Najasyi, mereka ditimpa kehinaan kerana Raja Najasyi tidak mahu membatalkan perlindungan keamanan yang telah diberikan. Maknanya dia minta jangan lindungi dia, dan dia minta serah. Raja Najasyi marah dia, bahkan Raja Najasyi serah balik hadiah, dan Raja Najasyi tadi memberi kata putus kepada dia supaya jangan melakukan fitnah ataupun mengatakan yang buruk kepada tetamu-tetamu ataupun orang-orang yang datang yang mendapat perlindungan di bawah Raja Najasyi. Ini Allah Ta'ala melindung para sahabat Nabi. Maka ternyatalah apa yang tindakan mereka ataupun cita-cita mereka tidak tercapai. Akhirnya mereka ambil balik hadiah dan balik mula ke kota Mekah. Maka mengenai Bani Hakim pula, mereka tinggal di perkampungan dalam keadaan yang di pulau selama 3 tahun. Maknanya, maka sahabat Nabi yang bersama dengan Nabi, Bani Hashim bersama dengan Nabi, tetap di pulau selama 3 tahun. Mereka menghadapi pelbagai kesusahan dan kesulitan, dan makanan tidak sampai kepada mereka. Dah bagaimana mereka hidup kalau makanan tidak sampai? Wa makaru wa makarallah. Mereka rancang, Allah Ta'ala rancang. Allah Ta'ala sebaik-baik perancangan. Allah Ta'ala hantar hati-hati manusia yang secara diam-diam memberi makanan kepada sahabat dan juga kepada baginda Rasulullah, sehingga sahabat dan juga baginda Rasulullah dapat bertahan secara sembunyi-sembunyi, sehinggalah bahawa Allah Ta'ala menolong Nabi dan juga para sahabat. Bagaimana Allah Ta'ala menolong Nabi dan juga para sahabat? Kita bersambung minggu hadapan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma rizqna ilman nafi'an wa dhukna fahman tayyiba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.